ini, Majlis mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Tuan Ahmad Fahmi Muhammad, Menteri Komunikasi merangkap Ahli Parlimen Lembah Pantai, Yang Berusaha Encik Zulkifli Muhammad, Pengarah Jabatan Pemandu Komiti dan Keselamatan Tangga DBKL, Ketua Jabatan DBKL, Pengurusi dan Ahli Ketua Kuasa MTP Parlimen Lembah Pantai, dan hadirin yang dihormati ke program Nur Ramadan Peringkat Parlimen Lembah Pantai 2024. Lebih baik dari 1000 bulan. Sempena hari yang ke-19 di bulan Ramadan ini, saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Semoga kita semua dapat merebut sebanyak mungkin pahala serta meningkatkan lagi amal ibadah kita. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Ahli Parlimen Lembah Pantai, Jabatan Wilayah Persekutuan, Majlis Agama Wilayah Persekutuan, JAKIM, Jabatan Agama Wilayah Persekutuan, Pengerusi MPP Tun Lembah Pantai, dan semua yang terlibat menjayakan program Nur Ramadan Peringkat Parlimen Lembah Pantai ini. Akhir kata, di kesempatan ini, tiada kebahagiaan tanpa syukur, tiada syukur tanpa sabar, dan tiada sabar tanpa maaf. Mohon maaf zahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bulan yang mulia ini dihujani berkah olehnya. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga warga Kampung Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pertama sekali saya panjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dikurniakan kesihatan, ruang, peluang untuk bersama tuan-tuan, puan-puan semua pada petang yang cukup indah dan nyaman ini. Sejam tadi sekitar masuk azan asar, kita dihujani dengan ribut ya, semalam ataupun 2 hari sudah, semalam 2 hari sudah ya, semalam ribut yang besar tiba-tiba melanda. Ada rumah di Kampung Pasir bubuhnya terbang, dan kita nampak Ramadan kali ini cukup mencabar, antara lain kerana cuaca panas yang sangat, kita boleh katakan terik. Tapi alhamdulillah petang ini lepas hujan tadi, lepas Cik Faizal azan tadi, jadi cuaca dah kembali nyaman. Jadi insya-Allah malam ni malam yang insya-Allah sangat selesa ya, untuk semua mengerjakan ibadat sepenuh bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan, saya cukup berterima kasih kepada pihak Dewan Bandar Kuala Lumpur kerana sudi untuk memilih Lembah Pantai pada tahun ini dengan sejumlah penerima untuk disampaikan sumbangan. Kita cukup alu-alukan dan cukup berterima kasih kerana bukan hanya kita dapat meraihkan tuan-tuan, puan-puan, para penerima dengan sedikit sumbangan, tapi kita percaya dengan sumbangan ini akan dapat bantu meringankan sedikit beban kita dalam kita bersiap sedia menuju Aidilfitri. Saya sebagai Menteri Komunikasi juga sentiasa memantau media sosial, dan hari ini dalam berita harian ataupun harian Metro ataupun kedua-duanya ada menyatakan rasa tak puas hati di kalangan para penjaja di Jalan Tuanku Abdul Rahman. Ada yang berkata ini tahun yang paling buruk ya, dan kita nampak baru-baru ini juga viral suasana bila ada penguasa datang dan tapi bila saya buat simakan, saya dapati tahun lalu juga ada kawan-kawan yang berniaga di Jalan Tak yang berkata tahun lalu juga tahun yang paling buruk. Bagi rakan-rakan, saya tahu rakan-rakan dalam DBKL ya, kadang-kadang mesti ada perasaan yang adakah kita difahami tindakan perasaan sebagai tindakan kelesinan. Di sinilah saya lihat peranan MPP
peranan rakan-rakan yang berada dalam persatuan-persatuan penjaja dan peniaga. Kita perlu mainkan peranan. Saya lihat sempena bulan Ramadan ramai yang mengambil kesempatan untuk berniaga, mendapat pendapatan tambahan. Tapi saya pun mungkin untuk tahun depan, Cik Faizal, kita kena jemput pasukan daripada Palestinan. Kita kena jemput semua yang mengusahakan, Cik Ali Cafe-nya, ya, Datuk Jo-nya, semua kawan-kawan ni, dan kita kena susun betul-betul. Tuan perempuan, saya ambil kesempatan sebab saya jumpa kawan-kawan daripada Flat Akasa tadi. Saya ambil kesempatan ini khusus untuk semua warga, terutama yang para penerima hari ini. Saya nak tengok di sini siapa yang belum lagi daftar dalam sistem padu. Silakan tangan. Siapa yang belum daftar? Angkat tangan, tak apa. Berani angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan yang belum daftar. Okey, sejujurnya saya bagi tahu tuan-tuan perempuan, tinggal sehari lagi. Dalam masa yang tak terlalu lama, kerajaan akan mula memberi bantuan secara cash bulanan khusus terutama kepada mereka yang telah mendaftar dalam sistem padu. Jadi, kalau tuan-tuan puan-puan teragak-agak untuk mendaftar tapi nakkan bantuan bulanan sama ada STR ataupun bantuan dipanggil subsidi bersasar, tuan-tuan puan-puan perlu daftar dalam sistem padu. Kenapa? Saya ceritakan sikit. Apa yang sedang berlaku dalam negara kita hari ini? Ini kisahnya. Tahun lalu, kita tahu keadaan politik seperti tertumbang-ambing, tidak selesai. Tapi dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong ke-17 very clear untuk 3-4 tahun ke depan tidak akan ada perubahan kerajaan. Kita tunggu sampai akhir hari. Walaupun tahun lalu keadaan politik sedemikian rupa, tapi kerajaan telah umumkan 5 perkara penting, 5 perkara yang paling penting. Kita tahu keadaan ekonomi hutang yang ditanggung oleh kerajaan itu besar, tapi ada beberapa tindakan yang sedang diambil. 5 dasar yang telah diumumkan oleh kerajaan adalah: pertama, ekonomi madani. Ini adalah kerangka untuk pastikan bumbung rumah kita naik, lantai rumah kita pun naik. Apakah bumbung dan lantai? Bumbung itu adalah pendapatan negara kita. Kalau selama ini kita ekspor minyak sawit, ke depan minyak sawit ini mencabar. Jadi kita kena fokus kepada benda yang disebut sebagai specialized oleochemical, bahan kimia yang lebih mahal nilainya dan lebih tinggi yang ramai yang ingin mendapatkan. Samalah juga sebelum ni Malaysia ni antara negara yang paling baik menghasilkan semiconductor chip. Ke depan kita akan hasilkan yang lebih baik supaya barang-barang yang kita jual kepada negara luar bernilai tinggi, pendapatan negara meningkat. Itulah bumbung naik. Lantai naik maksudnya gaji bagi para pekerja kena naik, termasuklah bagi pejabat awam. Itu dasar pertama. Kedua, NIMP, dasar perindustrian baru. Ketiga, kita perlukan tenaga baru sebab kita nampak solar sangat berpotensi. Keempat, kerajaan telah umumkan bagi pejabat awam kita akan kaji semula skim saraan perkhidmatan awam, naikkan gaji mereka yang berkhidmat dengan kerajaan. Kelima, dasar gaji progresif supaya semua yang bekerja akan dapat peningkatan gaji, insya-Allah. 5 dasar ini telah diumumkan tahun lalu. Tahun ini kita nampak kita perlu beralih. Contoh, subsidi bagi minyak, sepatutnya orang yang duduk dekat Bukit Tunggu, orang yang duduk dekat Bukit Persekutuan, dia orang dah okey dah. Dia tak perlukan bantuan subsidi. Yang paling perlukan tu adalah golongan B80. B80 maksudnya tuan-tuan perempuan dekat Bukit Bangsa, dekat Bukit Kerinci, bukan Bukit Bangsa. Bukit Bangsa dah okey dah. Bukit Kerinci, Bukit Angkasa, inilah komuniti-komuniti yang memerlukan bantuan yang lebih khusus. Kita juga nampak banyak daripada subsidi ini, diesel contohnya, ada penyeludupan, mereka jual kepada nelayan asing. Orang yang tak patut terima mendapat manfaat, yang patut mendapat tidak merasainya. Jadi kerajaan telah
memutuskan, kita perlu bagi straight kepada tuan-tuan puan-puan, tidak kepada orang lain, kepada tuan-tuan puan-puan. Terus duit itu akan sampai. Untuk sampai duit itu, tuan-tuan puan-puan mesti daftar dalam sistem bantu. Kalau tak daftar, saya minta jumpa dengan pengurusi ataupun ketua komiti masing-masing, kita akan bantu. Jadi saya ambil kesempatan untuk juga bagi peringatan. Tuan-tuan puan, sebagai Menteri Komunikasi, saya jaga internet, saya jaga media sosial, saya sangat risau. Kita yang beragama Islam, kadang-kadang kalau kita tengok dalam TikTok ni, macam-macam yang diajar belum tentu betul. Kita ada kawan-kawan daripada Jawi hari ini. Baru-baru ni saya dapat permintaan ataupun pemakluman ada ajaran sesat. Inilah yang kita paling risaukan. Jadi saya mohon semua untuk sentiasa pastikan anak-anak, cucu-cucu kita bawah usia 13 tahun terutamanya jangan main TikTok. InsyaAllah saya akan nanti buat satu program bersama dengan Kementerian Pendidikan untuk pastikan anak-anak kita selamat daripada bahaya media sosial. Akhirul kalam, InsyaAllah kita akan adakan sambutan Aidilfitri peringkat Parlimen Lembah Pantai. Bulan April nanti kita akan umumkan tarikhnya. Jadi kalau nak satu lagi round sumbangan, kita tunggu time itu. Sementara waktu, saya harap sumbangan yang telah disediakan pada hari ini akan dapat menceriakan sedikit dan sedikit meringankan beban. Tapi insya-Allah samalah seperti yang kita usahakan pagi tadi, program jualan rahmah dan jualan murah yang boleh dimanfaatkan oleh semua. Setidak-tidaknya kita akan buat 2 kali sebulan. 2 kali sebulan, dan kita akan pergi ke seluruh Lembah Pantai. Saya dapat aduan, ya Cik Din Pusan, kawan-kawan dekat Ablah Hukum mengadu kenapa jualan rahmah tak sampai ke situ. Jadi insya-Allah kita akan bawa Kak Amy daripada AC4. Ya, kita pernah buat tapi kita akan buat lagi nanti insya-Allah. Saya juga telah minta Izhar dekat Izhar. Call saya. Belum sampai lagi. Dia selalu landing dari Mekah lambat. Saya tahu ramai yang mungkin cuba untuk cari Izhar, tak dapat jumpa Izhar, cari saya. Bayangkan, tak jumpa support, cari Menteri, boleh. Tapi kita sedang teliti beberapa perkara untuk mohon dengan pihak KPKT untuk baiki beberapa lift. Cik Faizal tahu masalah kita dengan Kampung Rimau, penduduk mengadu blok 94, 96, liftnya terlalu lama. Jadi mungkin saya minta bantuan nanti Cik Zul, ya, apa yang boleh kita lakukan untuk percepatkan. Jadi insya-Allah kita akan usahakan yang terbaik. Untuk perempuan yang perlukan bantuan tambahan, maklumkan kepada MPP, kita sedia membantu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidilfitri. Maaf.